Guys, korang tak tahu cara macam mana nak susun portfolio ataupun jenis lukisan digital yang korang buat? Okay, Abang Bus nak kongsi dengan korang macam mana pentingnya menyusun portfolio. Portfolio ni maksudnya macam hasil lukisan kita tu lah. Alright, hasil lukisan kita tu kita nak susun macam mana. Contoh kalau kita buat lukisan jenis abstrak, kita nak letak dekat mana. Kalau kita nak buat lukisan jenis mungkin doodle, nak letak dekat mana. Ataupun kita nak ambil gambar, contohnya nak letak dekat mana. So benda tu penting untuk kita tahu cara macam mana nak susun kita punya portfolio tu supaya memudahkan kita sebagai artis untuk menyusun. Keduanya juga yang paling penting adalah untuk memudahkan kolektor ataupun pembeli dan pengumpul kita ni tahu di mana nak cari kita mengikut minat mereka sendiri. Itu yang paling penting lah, paling crucial. Alright, sebab bila kita buat banyak portfolio, contoh mungkin kita artis baru ni, mungkin macam Abang Bus ni pun kadang-kadang confused kan, nak buat doodle ke, nak buat abstrak ke, nak buat scenery ke, nak buat mungkin AI artwork ke, contoh jadi tak tahu mana nak letak kita punya portfolio. Jadi my suggestion, sebelum kita mula nak buat portfolio tu, kita kena ada perancangan dululah. Okey, contohlah mungkin bulan ni kita nak buat portfolio tentang abstrak. Maksudnya mungkin nak buat digital abstrak dalam menggunakan dalam bentuk digital, menggunakan handphone ataupun tab, ataupun mungkin kita nak buat physical artwork, kita lukis pakai akrilik ke ataupun pakai soft pastel ke, dan kita convert jadikan dia dalam bentuk digital. Jadi itu antara cara yang mudah untuk kita mula gunakan portfolio tu. Kita susun dari awal, sebab kalau kita tak susun nanti kita confuse tau. So kita akan confuse bila kita macam mana kita nak letak, bila kita nak buat abstract, bila kita nak buat digital dan sebagainya. Jadi yang pertamanya kita kena tahu cara nak susun portfolio tu mengikut perancangan. Rancang dulu dan kita susun portfolio tu mengikut apa yang kita mampu buat lah. Sebab sebagai artis baru ni selalunya kita macam tercari-cari arah lagi kan, macam mana cara untuk kita gunakan cara yang terbaik untuk kita buat kita punya apa tu, kita punya artwork lah, kita punya digital artwork tu. Itu yang pertama lah Okey guys, yang kedua pula adalah kita kena tahu macam mana bila kita buat banyak portfolio ni boleh juga mengurangkan risiko kepada kita, sebab kita tak tahu orang minat beli lukisan yang macam mana. Jadi kalau kita pelbagaikan kita punya portfolio, pelbagai jenis lukisan yang kita ada, ataupun juga di pelbagai tempat untuk kita senaraikan lukisan kita di NFT marketplace contohnya, ataupun di mungkin di e-commerce website untuk physical artwork. Jadi kita tahu kita boleh diversifikasikan dia, pelbagaikan dia supaya boleh bertemu dengan lebih banyak kolektor ataupun pengumpul ni. Sebab kita tak tahu pengumpul tu suka kita yang macam mana kan, lukisan yang bentuk macam mana. Jadi itu antara benda yang penting untuk kita tahu cara macam mana menyusun portfolio tu boleh mengurangkan risiko kita sebagai artis, sebab lebih diversified, lebih banyak pilihan kepada bakal pembeli kita, dan dalam masa sama juga memberikan pengurangan risiko daripada pembeli, pengumpul, sebab mereka juga ada peluang untuk pilih mana yang mereka rasa sesuai, yang paling baik untuk mereka. Jadi penting sangat untuk kita tahu kan guys, macam mana kita boleh kurangkan risiko kita Kalau kita kumpulkan satu jenis artwork, mungkinlah kita punya kolektor tu minat kita punya abstrak contohnya, tapi kalau dengan abstrak saja pun, kalau tak ada option lain, mungkin dia rasa macam okey, dah banyak nak beli abstrak ni, aku nak beli lain, tak ada option. Jadi kalau kita buat pelbagai portfolio, kita punya peluang tu untuk dapatkan bakal pembeli tu lagi besar. So bila lagi besar, lagi baik, dan diorang lagi suka, dan diorang mungkin akan lebih sokong kita dalam setiap projek yang kita buat ataupun digital artwork yang kita buat tu. So itu sangat crucial dan sangat penting untuk kita pastikan kita boleh gunakan kelebihan yang ada pada kita ni untuk kita susun portfolio tu dengan lebih baik, dan bakal pengumpul ni lebih menarik ataupun tertarik dengan apa yang kita buat dalam bentuk digital. Sangat penting Jadi kita pastikan kita gunakan kebolehan yang kita ada ni untuk kita mendiversifikasikan, pelbagaikan. Mungkin kita pandai buat doodle, kita pandai naik gambar. Untuk permulaan ni tak apa, kalau tak ada yang niche yang spesifik pun tak apa, untuk permulaan kan. Nanti bila kita dah makin besar, dah makin tahu, dah makin terkenal, mungkin
dah nampak kita punya niche, kita fokuslah kepada kita punya kekuatan. Contoh, kita pandai buat doodle, kita pandai buat abstract, kita pandai buat portrait contohnya, dan kita buat dalam bentuk digital dan sebagainya. Jadi jangan risau tentang niche sangat, fokus lebih kepada pelbagaikan dulu supaya orang boleh kenal kita dengan lebih besar, lebih mendalam. Dan kita juga ada peluang untuk mempelbagaikan hasil lukisan digital kita untuk bertemu dengan bakat pengumpul. Itu yang kedua. Okey, yang ketiga guys, bila kita susun collection ataupun koleksi digital artwork kita ni kepada bakal pengumpul, dan dia boleh menjadikan satu peluang kepada bakal pembeli ataupun pengumpul ni dapat menerima artwork kita dengan lebih lama. Kenapa? Sebab pertamanya dia ada banyak option. Okey, dia boleh pilih banyak. Mungkin dia dah collect banyak lukisan. Jadi bila banyak lagi dia collect lukisan kita, dia punya nilai apresiasi ataupun nilai penghargaan kepada hasil lukisan kita tu memang nampak lagi baik, dan dia akan mungkin simpan lagi lama untuk memastikan nilai digital artwork kita lagi tinggi. Contoh kalau kita letak di NFT marketplace, kalau mungkin kita jual dengan harga 1 Solana sekarang ni lebih kurang dalam katakanlah RM100, mungkin dalam 3 tahun lagi kita makin popular, dia boleh jual balik hasil lukisan kita tu mungkin dengan harga 10 Solana. Jadi pulangan dia 10 kali ganda dalam masa 3 tahun. Dan kalau kita bagi 3 pun lebih kurang dalam berapa? 3 kali ganda lah, lebih kurang setahun. Satu pulangan yang baik kan, 300% hasil pulangan kalau kita nak pandang dari segi peluang macam mana pengumpul kita boleh jual dengan lebih mahal contohnya. Jadi bila kita ada pelbagai portfolio, dan mereka juga akan jual kepada pengumpul-pengumpul lain. So bila portfolio tu banyak dan banyak peluang untuk dia promotekan kita punya artwork tu kepada banyak lagi kolektor yang lain, iaitu akan membantu mereka untuk memastikan mereka dapat pelbagaikan peluang untuk mereka jual kita punya digital artwork tu dengan lebih tinggi contoh dia. So benda tu sangat penting tentara perempuan untuk untuk memastikan pengumpul ni ada peluang untuk jual kita punya artwork dengan lebih baik dan lebih mengambil jangka masa yang lebih panjang. Dan bila lama mereka simpan, mereka lebih appreciate kita punya artwork, dan dalam masa yang sama juga kita pun sedang meningkat naik. Jadi bila pengumpul ni dia simpan lebih lama, dia pun akan juga promote juga. Dia akan tunjuk pada kawan-kawan dia, ataupun dia mungkin letak dekat media sosial, ataupun dia berkenalkan kepada komuniti dia. So jadi long term tu menjadikan dia lebih baik dari segi nak memastikan peluang untuk dijual balik tu lagi tinggi. So benda tu sangat crucial untuk kita susun portfolio tu, pelbagaikan dia macam kita bincang tadi, dan bakal pengumpul ni boleh ada peluang yang lagi baik untuk menyimpan hasil lukisan kita tu dengan lebih lama. Dan kalau yang betul minat dengan lukisan kita tanpa nak jual balik pun tak apa. Kalau dia nak jual balik pun lagi baik, sebab dia boleh buat duit. Kalau you all berada dalam NFT marketplace, you dapat royalty sepanjang hasil jualan tersebut. So sangat penting. Alright, itu yang ketiga. Okay, so belajar sesuatu guys. Ini first time ni Abang Bruce buat video almost 10 minit ni. Okay, so jangan lupa follow Abang Bruce, komen dekat sebelah tu, dan jangan lupa juga tengok link Abang Bruce dekat profile tu untuk you all sertai community Abang Bruce. Dan yang paling penting, simpan video ni untuk reference korang akan datang, dan repost lah balik ataupun share kepada kawan-kawan supaya mereka juga dapat ilmu seperti mana yang kau dapat. Okay, dan insyaAllah Abang Bruce baru saja baik daripada demam. Jadi banyak lagi perkongsian Abang Bruce akan buat. Yang penting jangan korang segan-segan kongsikanlah video ni kepada kawan-kawan supaya manfaat tu dapat diperoleh oleh lebih ramai. Yang penting korang kena keep creating, jangan segan-segan, appreciate talent yang korang ada, dan yang penting kena berani. Kalau korang ada soalan, boleh komen dekat ruang komen tu. Tanyalah apa-apa soalan yang korang nak Abang Bruce tolong bantu untuk jawab. Alright, so jumpa lagi guys untuk VTT akan datang. Thank you so much for your support. Have a good day. Adios from Abang Bruce.